Aku memang gemar dengar, tutur, baca dan tulis cerita. Kegemaran ini terbentuk sejak kecil. Aku pasti ia warisan emak yang gemar bercerita bagi menghibur kami adik-beradik, sama ada sewaktu menanti hujan teduh sambil mengunyah ubi rebus, atau sewaktu dalam perjalanan pulang dari rumah nenek. Cerita emak penuh dengan cerita suka dan duka yang memungkinkan kami 8 beradik ketawa terbahak-bahak atau menangis sendu. Emak bagai sang pencerita dalam filem Disney Once Upon a Time itu. Ternyata emak secara langsung atau tidak mengasuh aku menjadi sang pencerita juga. Apa yang berbeza, emak cuma dapat bercerita secara verbal kerana dia hanya kenal ABC di sekolah dewasa. Kemahiran ini jugalah membolehkan aku terus bercerita sejak kecil hingga kini. Dan bercerita ini jugalah yang akan memenuhi sebahagian waktu persaraanku. Laman web ceritaapasaja.com akan menjadi wadahnya. Sebelum pergi jauh, aku ingin mengongsi sekelumit tentang diri. Sebenarnya aku dilahirkan pada 7 Desember 1953 di Kampung Merbau Condong, Batu Lapan, Labu, Seremban, yaitu di rumah nenek. Bagaimanapun, aku membesar di Kampung Pelegong, kampung pertama di Negeri Sembilan yang memperkenalkan program inap desa atau homestay itu. Dalam surat beranak tercatat 10 Desember 1953 sebagai tarikh kelahiranku. Biasalah ketika itu, ibu bapa atau datuk lewat mendaftar kelahiran. Biasa juga mata-mata yang menjaga rumah pasung tersilap mengeja nama dan butiran lain. Namaku yang berasaskan nama salah seorang daripada 25 nabi dieja ZOLKPLI, manakala jantinaku dicatat sebagai jantan walaupun pilihan yang ada dalam surat beranak itu lelaki atau perempuan sahaja. Aku tak terkilan kerana dikategorikan sebagai jantan. Pertamanya, aku satu-satunya anak lelaki emak, dan keduanya sejak kecil aku terasuh untuk berani menyatakan kebenaran walaupun fizikalku dilihat lembut. Mengenai pendidikan, aku bersekolah di Sekolah Kebangsaan Labu Ulu dan Sekolah Menengah Datuk Muhammad Said Nilai sebelum ke Mata Perguruan Muhammad Khalid Johor Bahru pada usia 18 tahun 21 hari. Aku guru pelatih termuda ketika itu. Memang tidak ada peluang untuk mengurat rakan semaktab. Rekod guru pelatih termuda terus-terusan aku pegang walaupun telah berada di tahun 2. Suatu berusia 20 tahun 28 hari, aku ditugaskan di Sekolah Kebangsaan Farda Jeng ke-4 Maran Pahang. Pokok paling tinggi di pertempatan Farda itu ketika itu ialah pokok pisang. Bayangkan panas siang dan kesejukan malam di kawasan berbukit itu. Ketika berumur 22 tahun pula, aku dilantik sebagai guru penolong kanan. Hebat juga. Selagi tanda tanganku tidak diturunkan pada cek, guru besar, cikgu-cikgu dan tukang kebun tak boleh dapat gaji. Di perjalanan keempat inilah aku mula menyerlahkan pelbagai potensi diri anugerah Allah. Selain menulis untuk akhbar dan majalah, aku memimpin pertubuhan belia dan terbabit dalam kegiatan-kegiatan kesenian dan kemasyarakatan. Aku terbabit dalam teater dan sering diberi kepercayaan mengendalikan pertunjukan pentas untuk mencari wang tabung PIBG. Bahasa mudahnya, aku jadi tauke fanfare. Ramailah penyanyi yang kami undang ketika itu.
Antaranya yang cukup popular ialah M. Daud Kilau, Ahmadi Hassan, Uji Rashid, Katie Ibrahim, Maria Kamal, dan ramai lagi. Setelah kontrak 5 tahun kuliah Pahang tamat, aku dapat balik ke negeri kelahiran pada Januari 1979 dan ditempatkan di Sekolah Rendah Kebangsaan Tunku Besar Tampin. Pada tahun 1982, aku kembali ke penempatan Felda lagi, iaitu di Felda LB Johnson, Seremban. Oleh kerana minatku dalam bidang teknologi pendidikan, aku memohon untuk mengikuti kursus khas tahun di mata perguruan ilmu khas pada tahun 1984. Pada Julai 1985 pula, aku melanjutkan pelajaran di Universiti Putra Malaysia dalam bidang pengajaran bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama. Ini adalah tahun penentu kerjayaku, kerana pada masa yang sama, aku ditawarkan sebagai wartawan sepenuh masa oleh Berita Harian. Setelah menjadi guru siswazah, aku ditempatkan di Sekolah Teknik Tuanku Jaafar Seremban sebelum dipinang oleh Maktab Perguruan Raja Melewar pada tahun 1991. Aku istilahkan dipinang kerana naib pengetua maktab Haji Elias Mat Hanafi sendiri yang mengajak aku ke sini. Haji Elias juga kemudian yang menjadi mentorku sebagai pentadbir yang berani membuat perubahan untuk kebaikan organisasi walaupun kadang-kadang terpaksa melanggar karenah pentadbiran. Walaupun agak lewat ke universiti, aku lebih lama bertugas di institut perguruan jika dibandingkan di sekolah rendah dan menengah. Di MPRM, aku ditempatkan di unit teknologi sumber pendidikan, mengajar bidang teknologi pendidikan. 2 tahun kemudian, aku diberi kepercayaan menjadi ketua unit dan menduduki jabatan kuasa pengurusan tertinggi maktab. Maknanya, telah lebih 15 tahun aku menganggotai majlis pengurusan, pentadbiran dan Professional Institute. Hebat juga kan? Oh ya, terlupa pula aku menyelitkan kisah pribadi. Setelah balik dari Pahang, aku bertemu jodoh dengan Rohani Muhammad, gadis kampungku pada 12 April 1980. Pengapit aku ketika itu ialah Wa'an Mansur, yang kemudiannya menjadi exco kerajaan negeri. Pada 17 Januari 1981 pula, aku mendapat Siti Haryati. Bunting pelamin, kata orang tua-tua. Bagaimanapun, hanya kira-kira 15 tahun kemudian baru aku mendapat Siti Atikah. Dan pada tahun 2003, aku dapat pula Siti Alibah yang sering dikatakan cucuku. Rezeki aku jauh bertambah baik setelah berumah tangga. Betul kata orang tua-tua, perkahwinan itu melebarkan rezeki. Kalau pada hari pertama bergelar suami, aku cuma ada shilling 20 sen dalam poket seluar. Tetapi kini, kalau ada 40 sen pun telah berlaku peningkatan 100%. Selain gaji sekitar RM350 sebagai cikgu ketika itu, aku ada pendapatan sampingan kira-kira RM2,000 sebulan sebagai pemberita sambilan ketika itu. Sebagai penulis, aku pernah diberi kepercayaan sebagai setiausaha dan ketua 2 Persatuan Penulis Negeri Sembilan, Setiausaha Persatuan Wartawan Melayu Negeri Sembilan, dan aku turut mengasaskan Kelab Ahbar Negeri Sembilan dan diberi amanah sebagai timbalan Presiden. Pembabit kewartawananku memungkinkan aku bergaul dengan sebesar-besar dan sekecil-kecil orang secara dekat. Oleh kerana byline-ku hampir setiap hari ada di Berita Harian, sehingga kini masih ramai yang menganggap aku adalah seorang reporter sepenuh masa, bukannya guru. Mungkin kerana pembabitan aku dalam bidang ini dan aktiviti kemasyarakatan lain juga, aku dianugerahkan pingat jasa kebaktian dan pingat khidmat cemerlang masyarakat. Kembali ke dunia kerja ya, pada tahun 1996, aku dianugerahkan beasiswa persekutuan untuk melanjutkan pelajaran peringkat sarjana di The University of Manchester, United Kingdom. Bidangnya pembelajaran berbantu komputer. Ini bukan kali pertama aku ke England. Pada tahun 1985, aku pernah menemankan isteri yang melanjutkan pelajaran di University of Birmingham. Kehidupan di England adalah antara tempoh yang cukup menyeronokkan dalam hidupku. Sewaktu tinggal di sini, aku dapat mendalami kemahiran beberapa kegemaranku. Penulisan, fotografi, videografi, dan melancong. Nak tahu hobi lain? Tentunya menonton filem Hindustan yang aku anggap sebagai terapi stres kesibukan. हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी. Syukur alhamdulillah.
Aku diberi peluang Allah yang maha berkuasa dan bijaksana untuk menjejak sebahagian kota besar dunia. Falsafah hidup. Maaf, letih juga kalau mendengar aku bercakap saja. Biarlah foto dan video ini bercerita.